Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Sama-sama kita nak membincangkan satu topik yang baru daripada kitab Q&A Fiqh Perubatan karangan Dr. Muhammad Rafiqi. Kita masih lagi berada pada bab yang ketiga, suatu bab yang panjang yang mana sang pengarang memberikan topik bab yang ketiga ni adalah berkaitan dengan hukum berubat. Sebelum kita nak menerokai topik yang baru pada hari ini, kita nak recap sikit, ulang kaji sikit apakah rumusan poin-poin yang penting yang kita sentuh pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu kita membincangkan ataupun sang pengarang membincangkan berkaitan dengan hukum pengambilan vaksin. Kata sang pengarang kitab ini, vaksin termasuk dalam aspek pencegahan penyakit. Pengambilan vaksin ini termasuk dalam mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit. Dan mengambil langkah-langkah pencegahan daripada ditimpa penyakit ini selari dengan ajaran Islam. Selari dengan ajaran Al-Quran, selari dengan ajaran hadis Nabi SAW. Kan orang bahasa Inggeris mereka katakan prevention is better than cure. Orang Melayu mengatakan mencegah itu adalah lebih baik daripada mengobati. Orang Arab pula mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Jadi pengambilan vaksin ini termasuk dalam mengambil langkah-langkah pencegahan. Dan pada sesi minggu lalu kita membincangkan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh negara jiran kita oleh kerana sang pengarang kitab ini adalah berkerajaan Malaysia. Jadi fatwa-fatwa yang beliau nukil dalam kitab Q&A Fiqh Perubatan adalah fatwa-fatwa yang diambil daripada negeri jiran iaitu negeri Malaysia. Yang mana kita ingatkan pada minggu lepas, tak semua fatwa-fatwa di Malaysia ini boleh digunakan pakai di Singapura. Kerana masing-masing mempunyai jawatan kuasa fatwa ataupun badan fatwa yang tersendiri. Yang kita simpulkan pada minggu lalu, hukum vaksin sama ada boleh diambil ataupun tak boleh diambil, dia bergantung kepada beberapa faktor. Jadi para ulama apabila mereka menggubal, membuat fatwa berkaitan dengan vaksin, hendaklah mereka mengambil kira, hendaklah mereka mempertimbangkan sekurang-kurangnya 4 faktor ini. Yang pertama sekali adalah apakah bahan yang digunakan. Adakah bahannya bahan yang suci ataupun bahan yang najis. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh golongan para alim ulama adalah tentang keselamatan vaksin tersebut. Adakah selamat digunakan ataupun tidak selamat digunakan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan keberkesanan vaksin tersebut. Berapa kadar keberkesanan vaksin tersebut? Adakah kadarnya tinggi ataupun kadar yang rendah? Dan yang keempat adalah sama ada wujudnya alternatif yang lain ataupun tidak. Jadi itu merupakan di antara 4 faktor yang perlu dipertimbangkan, difikirkan secara mendalam oleh golongan para ulama syariah sebelum membenarkan ataupun menghalang penggunaan sesebuah vaksin itu. Itu merupakan kesimpulan yang kita buat pada sesi kita pada sesi lalu.
Hari ini insya-Allah taala kita nak beralih kepada satu topik perbincangan yang baru, iaitu bolehkah kita menggunakan ubat-ubatan yang mengandungi alkohol. Jadi sang pengarang lepas membincangkan tentang hukum pengambilan vaksin, beliau beralih untuk membahaskan tentang isu boleh tak seorang Muslim menggunakan ubat-ubatan yang mengandungi alkohol. Itu merupakan topik perbincangan kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan membahagikan perbincangan kepada beberapa perbahasan yang kecil. Perbahasan yang pertama mengikut urutan perbincangan dalam kitab Q&A Fiqh Perubatan adalah berkaitan dengan nas-nas syarak yang berkaitan dengan arak. Jadi sebelum kita nak bincangkan tentang hukum menggunakan ubat-ubatan yang mengandungi alkohol, pertama sekali ada beberapa nusus ataupun nas-nas syarak, ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang perlu dibincangkan terlebih dahulu. Apabila kita sebut tentang arak, salah satu ayat yang sering kali yang akan dinukil oleh para ulama adalah surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dirakamkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Jadi kita perhatikan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 ni, Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita kepada 4 perkara. Yang pertama adalah al-khamr, iaitu arak. Yang kedua adalah al-maisir, iaitu judi. Yang ketiga adalah al-ansabu, iaitu pemujaan berhala. Dan yang keempat, wal-azlamu, mengundi nasib dengan menggunakan batang-batang anak panah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyifatkan perkara-perkara ini sebagai rijs. Rijs diterjemahkan dalam ayat ini sebagai kotor ataupun keji. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengaitkan perbuatan-perbuatan ini dengan perbuatan syaitan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang kita, bahkan memerintahkan kita untuk menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Jadi kita perhatikan salah satu perkara yang Allah tarik perhatian kita dalam ayat ini adalah berkaitan dengan khamr, iaitu arak. Berlaku satu perbincangan yang panjang di kalangan ulama, adakah khamr, adakah arak sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, adakah dia itu najis ataupun tidak najis? Sebahagian di kalangan ulama berpandangan yang arak, iaitu khamr, bukan saja diharam untuk kita minum, tetapi ia juga termasuk dalam kategori najis. Kerana Allah Subhanahu wa taala menyifatkannya sebagai rijs, satu benda yang kotor, satu benda yang keji. Itu merupakan pandangan yang pertama. Dan itu juga merupakan pandangan dalam mazhab Syafi'i. Pandangan yang kedua dalam isu ini mengatakan yang khamr ataupun arak memang benar disifatkan sebagai kotor. Memang benar disifatkan sebagai rijs. Cuma kotoran yang dimaksudkan kat sini bukan kotoran yang bersifat hissi, tetapi kotoran yang bersifat maknawi. Jadi sekolongan ulama yang lain pula, mereka memahami ayat ini, arak ni dia bukan najis secara hissi. Zatnya bukan najis, menurut pandangan yang kedua. Dia adalah najis daripada sudut maknawi. Dalam erti kata yang lain, itu adalah perbuatan minum arak ni perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang tidak diredai oleh Allah. Dia bukan zat arak tersebut, bukan najis. Itu merupakan pandangan yang kedua. Jadi ada daripada ayat ini, para ulama kita berbeza pandangan dalam memahami perkataan rijs
adakah rijis kat sini membawa erti arak itu adalah najis secara zatnya atau dia bukan najis secara zat? Maka ada khilaf di kalangan ulama, ada perbezaan pandangan di kalangan ulama. Cuma dalam mazhab Syafi'i, para ulama Syafi'iyah mereka berpandangan yang arak ni adalah rijis. Dalam arti kata yang lain, arak ni adalah najis secara zat. Itu merupakan pandangan yang dipegang dalam mazhab Syafi'i. Dan apabila kita berbincang berkaitan dengan arak ni, tak dapat kita juga lari daripada sepotong hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Sepotong hadis yang pendek yang berbunyi, innahu laisa bidawa walakinnahu da. Sesungguhnya arak itu bukannya penawar, tetapi adalah penyakit. Jadi Nabi SAW mengatakan, arak ni bukan penawar, dia bukan obat, tetapi dia adalah ada penyakit. Itu yang disifatkan oleh Nabi SAW. Jadi berdasarkan hadis ini dan juga berdasarkan ayat Quran yang baru kita kongsikan sebentar tadi, ramai di kalangan para ulama berpandangan hukum asal diharamkan. Hukum asal kita ni bila nak mencari rawatan, hukum asal bila nak cari ubat-ubatan, tidak boleh menggunakan ubat-ubatan yang mengandungi arak. Kerana arak itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hukum asal. Hanya saja dalam sebahagian keadaan yang tertentu ada situasi-situasi pengecualian. Ada certain exception dalam sebahagian keadaan yang mana diberikan kelonggaran, diberikan keringanan untuk memanfaatkan arak dalam ubat-ubatan. Itu kita akan bincangkan sebentar nanti insya-Allah taala. Jadi berdasarkan dua nusus ini, ayat Quran dan hadis Nabi menunjukkan hukum asal seorang Muslim tidak menggunakan obat-ubatan yang mengandungi alkohol. Itu merupakan kesimpulan daripada dua nas syara' ini. Kita beralih kepada perbahasan yang kedua. Oleh kerana sang pengarang kitab ini merupakan seorang warga Malaysia, maka fatwa-fatwa yang dimuatkan dalam kitabnya ini juga adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para alim ulama daripada negeri jiran iaitu negeri Malaysia. Jadi salah satu fatwa yang dinukil dalam bab yang ketiga ini adalah keputusan Muzakarah Khas Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang mana diputuskan pada 16 Julai 2011. Jadi pada 2011, para alim ulama kita daripada Malaysia, mereka membuatkan beberapa kesimpulan yang penting yang ada kaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan arak, yang ada kaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan alkohol. Apakah kesimpulan daripada jawatan kuasa fatwa di Malaysia ini? Yang pertama, kata para alim ulama daripada Malaysia sebagaimana yang diputuskan pada 2011, setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Namun bukan semua alkohol itu adalah arak. Jadi semua arak itu mengandungi alkohol. Tapi tak semua alkohol itu adalah arak. Kita kadang-kadang dalam perbualan seharian, especially dalam bahasa Inggeris, dah terbiasa dah untuk mengatakan minuman arak ni sebagai alcoholic drinks. Dan kita menggunakan perkataan alcoholic drinks. Ada perkataan alkohol kat situ. Okay. Tapi kata para alim ulama, yes, memang arak itu mengandungi alkohol. Tapi tak semua alkohol tu arak. Dalam ilmu chemistry, alkohol ni dia ada banyak pecahan dia. Dan bukan semua pecahan tersebut, bukan semua jenis-jenis alkohol itu termasuk dalam kategori arak. Yang termasuk dalam kategori arak adalah jenis alkohol yang mana bila dikonsum ataupun diminum boleh memabukkan. Itu yang termasuk dalam kategori arak.
Adapun jenis-jenis yang lain tidak termasuk dalam kategori arak. Jadi jawatan kuasa fatwa di Malaysia menyimpulkan alkohol yang diperolehi daripada proses pembuatan arak hukumnya adalah haram dan najis. Itu merupakan keputusan jawatan kuasa fatwa di Malaysia pada tahun 2011. Kesimpulan mereka yang kedua, mereka mengatakan alkohol yang diperolehi bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis. Jadi alkohol ni cara penghasilannya ada lebih daripada satu cara. Salah satu caranya dihasilkan adalah melalui proses pembuatan arak. Dan ada juga cara-cara yang lain untuk menghasilkan alkohol. Jadi kata jawatan kuasa fatwa di Malaysia ini pada 2011, kalau alkohol itu dihasilkan bukan melalui proses pembuatan arak, maka hukumnya tidak najis. Tetapi haram diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh. Jadi cara penghasilan alkohol ni ada banyak. Kalau cara dihasilkan bukan melalui proses pembuatan arak, hukum dia suci, tak najis. Tapi walaupun dia tak najis, dia haram diminum. Kenapa haram diminum adalah kerana dia itu adalah racun. Dan orang yang meminumnya dalam bentuk yang asli boleh barangkali membawa kepada maut, kematian. Dia diharamkan bukan kerana dia najis. Dia diharamkan minum adalah kerana dia itu racun. Boleh membawa kemudaratan kepada orang yang meminum alkohol tersebut. Perkara yang ketiga yang disimpulkan, minuman ringan yang diproses atau dibuat bukan dengan tujuan bagi menghasilkan arak dan mempunyai alkohol di bawah aras 1% boleh diminum. Ini merupakan pendirian jawatan kuasa fatwa di Malaysia pada tahun 2011. Yang keempat, minuman ringan yang dibuat dengan niat dan cara yang sama seperti membuat arak. Sama ada mengandungi banyak atau sedikit alkohol atau alkoholnya disuling adalah haram untuk diminum. Jadi kalau cara sebagaimana kita katakan tadi, cara buat alkohol ni, cara menghasilkan alkohol ada lebih daripada satu cara. Jadi kalau sekiranya cara menghasilkan alkohol ni, tujuan dia, niat dia, kaedahnya, caranya sama seperti proses buat arak, maka itu adalah haram diminum. Dan pengharamannya termaktub dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90. Perkara yang kelima, makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semula jadi. Contoh seperti buah-buahan, kacang, bijiran, ataupun alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingan semasa proses pembuatan makanan ataupun minuman adalah tidak najis dan boleh dimakan ataupun diminum. Itu merupakan perkara yang kelima yang disimpulkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tahun 2011. Perkara yang keenam, makanan atau minuman yang mengandungi bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabilan boleh digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan daripada proses pembuatan arak. Kuantiti alkohol dalam produk akhir ini adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. Jadi alkohol yang digunakan sebagai tujuan penstabilan dan cara penghasilannya pula adalah cara yang bukan dihasilkan dengan proses pembuatan arak. Bukan dihasilkan daripada proses pembuatan arak dan dia tidak memabukkan dan kadarnya tidak melebihi kadar yang tertentu, maka itu dibenarkan menurut Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia tahun 2011.
Dan yang ketujuh, obat-obatan dan pewangi yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut adalah tidak najis dan diharuskan sekiranya alkohol tersebut bukan diambil melalui proses pembuatan arak. Okay. Jadi sekali lagi, yang ketujuh ni dia kaitkan dengan bagaimana alkohol itu dihasilkan. Adakah dihasilkan dengan cara proses pembuatan arak ataupun dihasilkan dengan cara-cara yang lain. Jadi kalau dihasilkan dengan cara-cara yang lain, digunakan sebagai bahan pelarut dalam ubat-ubatan ataupun dalam pewangi, maka itu tidak dianggap sebagai najis dan boleh digunakan. Jadi kalau kita perhatikan daripada awal keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Malaysia ni tahun 2011, hukum penggunaan alkohol ni dia bergantung kepada keadaan. Bukan dalam semua keadaan dibenarkan dan bukan juga dalam semua keadaan itu adalah dilarang. Dia case to case basis. Lihat bagaimana dihasilkan alkohol tersebut. Adakah melalui proses pembuatan arak ataupun dia melalui proses-proses yang lain. Jadi prosesnya dia memberi kesan, proses yang berbeza memberi kesan kepada pengeluaran hukum. Jadi itu merupakan keputusan Jawatan Kuasa Fatwa di Malaysia tahun 2011. Perbahasan yang ketiga yang kita nak bahaskan pada hari ini, sang pengarang dia turut memuatkan pendapat salah seorang ulama syariah pada zaman ini yang masih lagi hidup, hafizahullah, semoga Allah pelihara beliau, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, alkohol yang terhasil daripada proses selain daripada proses penampaian adalah suci. Jadi tadi kita katakan nak hasilkan alkohol ada few methods. Ada beberapa cara. Kalau sekiranya alkohol itu dihasilkan bukan daripada proses penampaian, maka hukum alkohol tersebut, status alkohol tersebut adalah suci. Dia tidak termasuk dalam kategori najis. Itu merupakan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perbahasan yang keempat, sang pengarang kitab ini turut memuatkan keputusan Nadwa Fiqh Perubatan Islam yang ke-8 yang dianjurkan oleh Pertubuhan Ilmu-Ilmu Perubatan Islam yang dianjurkan pada tahun 1995. Jadi apakah keputusan mereka? Mereka memutuskan alkohol tidak najis daripada segi syarak. Ini pandangan sebahagian ulama yang mengatakan alkohol ni hukum asal dia tak najis. Kenapa dia tak najis menurut sebahagian ulama? Kerana hukum asal kepada sesuatu perkara adalah dia tu suci. Hukum asal bagi sesuatu perkara dia suci. Selagi mana tak ada dalil dalam Al-Quran, selagi mana tak ada dalil dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan yang dia itu adalah najis, maka selagi mana tak ada dalil, maka perkara tersebut adalah suci. Tadi ketika mana kita kongsikan kepada antum berkaitan dengan surah Al-Ma'idah ayat 90. Berlaku khilaf di kalangan ulama. Para ulama kita berbeza pandangan tentang status arak. Adakah dia suci ataupun najis? Jadi sebahagian ulama berpandangan yang arak, khamar, najis zatnya. Sebahagian ulama pula berpandangan yang arak ni walaupun haram diminum, tapi dia bukan najis. Jadi keputusan Nadwa Fiqh Perubatan Islam yang ke-8 ni, para ulama pada ketika itu mereka lebih cenderung kepada pandangan yang najis arak yang disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 adalah merujuk kepada najis yang bersifat ma'nawi dan bukannya hissi. Dalam arti kata yang lain, menurut mereka arak ni zatnya bukan najis.
dia disifatkan sebagai kotor adalah secara maknawi, iaitu perkara tersebut haram dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana zatnya najis, zatnya tetap suci. Cuma perbuatan minum arak itu yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut Nadwa Fiqh Perubatan Islam yang ke-8 ini, mereka mengatakan tidak menjadi kesalahan menurut syarak untuk menggunakan alkohol dari sudut perubatan sebagai pencuci, antiseptik pada kulit, kecederaan, sebagai ubat-ubatan, pembunuh kuman, pembersih kolon usus, krim campuran dan sebagainya. Jadi oleh kerana Nadwah ini mereka lebih cenderung kepada pandangan hukum alkohol adalah suci, maka boleh menggunakan alkohol untuk tujuan-tujuan yang disebutkan tadi itu. Kenapa boleh gunakan? Kerana mereka lebih cenderung pada pandangan status alkohol ni suci. Walaupun sebahagian alkohol ini dilarang bagi kita untuk meminumnya, tetapi statusnya adalah suci. Itu merupakan pandangan Nadwa Fiqh Perubatan Islam yang ke-8. Bahkan mereka menambah tiada kaitan antara pengharaman arak dengan mengambil manfaat daripada alkohol. Mereka mengatakan mereka akur surah Al-Ma'idah ayat 90 memang menyebutkan tentang pengharaman arak. Tak boleh minum arak, tak ada khilaf di kalangan ulama. Tak ada perbezaan pandangan di kalangan ulama yang arak itu haram diminum. Cuma yang ulama berbeza pandangan adalah tentang status arak daripada sudut kesuciannya. Nadwa Fiqh Perubatan Islam kali ke-8 lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan status alkohol itu suci. Dia bukan najis. Oleh kerana dia suci, boleh dimanfaatkan bagi tujuan-tujuan yang kita kongsikan sebentar tadi. Dan perbahasan yang terakhir pada hari ini, sang pengarang kitab ini juga mengongsikan resolusi keputusan Majlis Akademi Fiqh Jeddah Majma' Fiqh Al-Islami pada tahun 1986. Jadi resolusi tersebut berbunyi, diharuskan iaitu dibenarkan pesakit Islam mengambil alkohol dalam kuantiti yang khusus sekiranya tidak terdapat ubat-ubatan lain yang bebas atas nasihat dan preskripsi doktor yang dipercayai lagi amanah. Jadi kalau sekiranya ada satu penyakit, tak ada ubat yang lain. Cuma ada satu ubat je. Dan ubat tersebut pula mengandungi alkohol. Boleh tak seorang Muslim menggunakan ubat-ubatan tersebut? Kata Majma' Fiqh Al-Islami pada tahun 1986 dibenarkan. Kalau sekiranya seorang doktor yang dipercayai memberikan nasihat kepada pesakit untuk mengambil ubat tersebut kerana tidak wujudnya, tidak adanya ubat-ubatan yang lain. Itu merupakan resolusi Majlis Akademi Fiqh di Jeddah pada tahun 1986. Sebagai kesimpulan, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya merumuskan poin-poin yang penting daripada pengajian kita pada hari ini. Hari ini kita membincangkan tentang hukum menggunakan ubat-ubatan yang mengandungi alkohol. Kita menyimpulkan, hukum menggunakan alkohol dalam ubat-ubatan ni dia berbeza-beza mengikut keadaan. Dalam sebahagian keadaan dilarang, dalam sebahagian keadaan dibenarkan. Jadi apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh para ulama ketika mana menggubal fatwa berkaitan dengan ubat-ubatan yang mengandungi alkohol? Adalah ada 4 faktor. Pertama, cara dihasilkan. Oleh kerana alkohol ini ada beberapa cara untuk menghasilkannya, maka cara penghasilannya memberi kesan kepada hukum. Kalau sekiranya cara penghasilannya adalah sama seperti proses pembuatan arak, maka itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sekiranya dia dihasilkan melalui proses-proses yang lain, maka kata sebagian ulama, alkohol yang dihasilkan melalui proses yang lain itu statusnya tak sampai pada peringkat najis. Yang kedua adalah tujuan menghasilkan alkohol tersebut. Juga memberikan kesan
kepada hukum alkohol. Jadi kalau sekiranya tujuannya adalah untuk menghasilkan arak, maka itu adalah secara jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tujuan penghasilannya bukan dengan tujuan untuk menghasilkan arak, maka itu yang ada kelonggaran yang diberikan oleh para ulama. Tujuan digunakan adakah sebagai pelarut ataupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan faktor yang keempat yang perlu dipertimbangkan oleh para ulama adalah sama ada wujudnya alternatif ataupun tidak. Kalau sekiranya satu penyakit, kata golongan yang pakar, doktor perubatan, di sana tak ada ubat yang lain. Cuma ada satu ubat sahaja. Dan ubat tersebut pula mengandungi alkohol. Boleh tak digunakan? Berdasarkan pandangan Majma' Fiqh Al-Islami yang kita kongsikan sebentar tadi, diberikan kelonggaran kalau sekiranya doktor perubatan yang dipercayai berpesan menasihati seorang pesakit untuk menggunakan ubat tersebut kerana tidak ada alternatif yang lain, maka diberikan kelonggaran. Jadi ingin kita simpulkan, hukum asal penggunaan alkohol ataupun arak pada asalnya adalah tak dibenarkan dalam ubat-ubatan, cuma dalam kes-kes yang tertentu diberikan pengecualian. Sebagaimana yang kita kongsikan dalam fatwa yang panjang, keputusan yang panjang yang disimpulkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa para ulama daripada negeri jiran iaitu di Malaysia pada tahun 2011. Dan suka juga saya ingatkan yang tak semestinya semua fatwa yang dikeluarkan di negeri jiran diguna pakai di Singapura ini, kerana setiap negara mempunyai jawatan kuasa fatwa mereka yang tersendiri. Adapun di Singapura ini, kita mengikut paduan yang diberikan oleh jawatan kuasa fatwa di Singapura. Sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.